Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, wa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusharrikanihi." Yang bermaksud, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Mendidik anak merupakan salah satu tugasan yang amat mencabar. Terdapat sebahagian ibu bapa menggunakan kuasa otoriti sepenuhnya untuk melindungi anak-anak. Ini menjadikan anak-anak terpaksa akur dan tidak mampu menyatakan pandangan mereka. Terdapat juga ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak sehingga sanggup memberikan dan mengiyakan semua permintaan anak-anak. Ketahuilah bahawa kedua-dua cara didikan di atas tidak sesuai untuk pembesaran anak-anak. Ibu bapa perlulah mencari keseimbangan antara dua cara yang disebutkan tadi. Anak-anak kebiasaannya akan mengikut cara ibu bapa bercakap dengan mereka dan dengan orang lain. Agama Islam amat mementingkan pendidikan kepada anak agar mereka menjadi orang yang beradab dan berakhlak mulia. Antara adab yang patut dimiliki oleh seorang anak ialah mendengar arahan ibu bapa. Terdapat banyak sebab yang mengakibatkan anak tidak mahu mendengar cakap. Antaranya ialah: pertama, ibu bapa cepat marah ketika mendisiplinkan anak. Kedua, selalu membandingkan anak dengan adik-beradik yang lain atau dengan anak orang lain. Ketiga, tidak memberikan contoh yang baik. Di sini saya nyatakan 6 tip agar anak-anak mendengar arahan ibu bapa. Yang pertama, dengarkan anak lebih dahulu. Sebelum mengarahkan anak-anak agar mendengar arahan ibu bapa perlu mendekati anak-anak dahulu dengan mendengar cerita dan keluhan mereka. Ini akan menjadikan mereka merasa lebih dihargai dan lebih dipercayai. Dengan harapan mereka pun akan mendengar cerita dan arahan ibu bapa. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik. Elakkan penggunaan perkataan tidak atau jangan. Sebaliknya, ibu bapa perlu menggunakan ayat positif serta menjauhi daripada berteriak ketika memberi arahan. Jika perkara ini dilakukan dan ditambah lagi dengan intonasi yang penuh kasih sayang, anak-anak pasti berasa gembira dan disayangi. Hal ini akan membuatkan mereka melakukan semua arahan tanpa membantah. Yang ketiga, sebut nama anak sebelum memberi arahan. Ibu bapa haruslah menyebut nama mereka dahulu sebelum memberi arahan agar mereka tahu arahan yang diberikan hanyalah untuk dirinya. Sudah tentunya arahan yang ingin disampaikan akan dapat diterima dengan baik. Yang keempat, arahan yang ringkas dan jelas. Perlu diingat bahawa kanak-kanak tetap kanak-kanak. Mereka tidak akan faham arahan yang tidak jelas dan mempunyai mesej yang tersembunyi. Ibu bapa juga perlu mengelakkan daripada memberi arahan yang banyak pada satu masa jika anak-anak masih kecil. Setelah memberi arahan, ibu bapa boleh meminta anak-anak untuk mengulang semula arahan tersebut untuk memastikan bahawa mereka faham. Yang kelima, tenang tetapi tegas. Jika ibu bapa telah membuat keputusan, mereka perlu bertegas dengan keputusan tersebut. Ibu bapa harus berbincang sesama sendiri agar mendapat kata sepakat. Perkara ini akan mengajar anak-anak bahawa sesuatu keputusan yang telah dibuat ia akan menjadi tetap dan tidak berubah. Yang keenam ialah memberi pujian. Kebiasaannya anak-anak suka dipuji atas setiap pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan. Oleh itu, ibu bapa perlu memuji anak-anak apabila mereka mendengar arahan yang diberikan dan memberi pujian setelah mereka melaksanakan arahan. Cara ini juga dapat membuat anak lebih fokus dan suka untuk mendengarkan arahan ibu bapa dan tidak mengabaikannya kerana tahu bahawa mereka akan diberi pujian yang sepatutnya. Sebagai kesimpulan, doa mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan anak dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah. Para ibu bapa mungkin telah berusaha mendidik anak-anak agar mereka menjadi orang soleh tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, terdapat anak yang menjadi orang soleh
meskipun ibu bapanya tidak mendidiknya, bahkan tidak mengajarnya. Nyatalah di sini bahawa petunjuk itu semata-mata dari Allah. Maka kita semua tidak boleh melupakan aspek ini dan perlu berdoa kepada Allah agar kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Hanya dialah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh itu, didiklah anak sebaiknya mengikut ajaran Islam agar mereka menjadi penghalang kita sebagai ibu bapa daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin.